Dalam kita berada pada tempoh pengurusan pasca bencana sekarang ni di kawasan-kawasan di negeri-negeri yang terjejas akibat banjir di seluruh negara, antara beberapa faktor yang perlu dititik beratkan adalah penjagaan kesihatan, dan ini sebenarnya juga merupakan pendekatan yang diambil oleh banyak pihak, oleh NGO, oleh Jabatan Kesihatan, sebenarnya jabatan-jabatan kerajaan untuk mendekati mangsa banjir, dalam masa yang sama juga memastikan kadar kesihatan mereka berada pada tahap yang baik dan tidak semakin teruk terjejas selepas banjir berakhir. Dan untuk membantu mangsa banjir yang mengalami masalah kesihatan dan mungkin juga agak terhad untuk mendapatkan perkhidmatan perubatan, inilah pasukan sukarelawan yang terdiri daripada 9 doktor perubatan dan 2 pembantu dari sebuah NGO bernama Raja Yoga Power Transcendental Meditation Society ataupun RPT telah pun diaktifkan. Dan untuk bercakap langsung tentang misi kesihatan RPT ini, kita bersama dengan 2 orang tetamu hari ini, wakilnya. Pertama sekali Dr. Komati Tegarajan, pengurus projek misi kesihatan RPT. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan juga Encik Jayakumar Sikoran, penyelaras program khidmat masyarakat RPT. Terima kasih juga kerana bersama dengan kami. Baik, pertama sekali, Doktor, mungkin boleh berikan kita pengenalan latar belakang kewujudan RPT ini sendiri. Okay. Terima kasih kerana dapat membenarkan kami bersama dengan Puan pada pagi ini. Kami sebenarnya mewakili pertubuhan Persatuan Meditasi Raja Yoga Power Transcendental. Jadi ibu pejabat kami adalah di Jalan Kelang Lama di Petaling Jaya, dan Presiden Persatuan kami yang berbahagia Datuk Sri V. Balakrishnan, penaung dan juga penasihat bagi misi kemanusiaan mangsa banjir ini. Dengan ahli seberamai hampir 100,000 orang, kami telah menjalankan aktiviti ini untuk membantu kawan-kawan kita yang menjadi mangsa banjir. Secara khususnya memberikan penekanan kepada aspek kesihatan, begitu. Baik, dan kalau boleh kita tahu juga gerak kerja yang disusun untuk membantu mangsa banjir kali ini, Doktor. Ya, sebenarnya aktiviti ini dijalankan oleh sukarelawan daripada yang terdiri daripada anggota RPT. Sebab ada banyak kawasan di mana tidak dapat diakses dengan jalan raya. Ada setengah-setengah kawasan, ada hospital yang berhampiran, ada klinik kesihatan yang berhampiran yang masih boleh diakses, maka bantuan perubatan boleh sampai kepada mangsa banjir. Tetapi ada juga setengah-setengah kawasan yang tidak mendapat sebarang bantuan perubatan disebabkan tidak boleh diakses dan tidak ada kemudahan kesihatan yang berhampiran. Maka kami bercadang untuk turun padang untuk membantu mangsa banjir yang tidak mendapat mana-mana apa-apa jenis bantuan perubatan. Jadi salah satu tempat yang kami pilih adalah di sebuah negeri yang memang teruk dilanda banjir juga, iaitu negeri Pahang. Dan khususnya kami pergi ke 2 destinasi, iaitu Kuala Kerau dengan Kerdau, di mana memang tiada akses jalan raya. Boleh dilihat pada visual, memang masih ditenggelami air. Dan akses adalah troli, iaitu gerabak kereta api yang diwujudkan khas untuk berulang-alik membawa barangan dan juga sukarelawan dan untuk mengangkut penduduk setempat. Itu adalah satu-satunya pengangkutan yang ada. Jadi sukarelawan kita naik troli ini. Ya, memang kita pun naik troli itu bersama-sama dengan barang-barang perubatan kita. Itu barang-barang yang telah dibungkus tu dapat dilihat. So kami menaiki troli ini pergi ke Kuala Kerau pada mulanya. Dan di situ terdapat seramai 150 mangsa banjir berbilang bangsa, dan kami memberi pemeriksaan kesihatan, memberi ubat-ubatan kepada mereka. Ini adalah sukarelawan daripada RPT. Dan daripada situ kami pergi ke menaiki troli juga, pergi ke destinasi yang kedua, iaitu Kerdau. Di situ terdapat seramai lebih kurang 200 mangsa banjir yang juga berbilang bangsa, dan kami memberi rawatan pemeriksaan kesihatan dan rawatan kesihatan dekat situlah. Dan mereka
penduduk mangsa banjir di sini ya, mereka begitu terharu dan begitu gembira ya dengan kedatangan kami, kerana mereka kata memang mereka ditimpa berbagai jenis penyakit dan mereka tak ada ubat-ubatan. Contohnya macam mereka yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi pun tidak dapat mengambil ubatan mereka kerana semua dah hanyut ya dalam banjir. So kami memang pergi sana dengan semua ubatan. Dan dalam pasukan kami itu, dalam 9 orang doktor tu ada doktor-doktor swasta dan juga doktor-doktor kerajaan. So kami bergabung membawa ubatan dan kami memberi perkhidmatan ini secara percuma kepada semua mangsa banjir ya. Dan kalau kita lihat juga macam mana tadi bantuannya dibawa sampai ke tempat tersebut dengan menaiki tram macam troli macam tu dengan sukarelawan kena bawa sendiri semua, dan bila sampai di sana barulah ia dipunggah diagihkan di kawasan sekitar. Dan Cik Jaya, kalau boleh diberitahu juga pihak lain yang bekerjasama dengan RPT di sana yang membantu juga. Ya, sebenarnya Cik Rida, kami sebenarnya terharulah bila kami turun ke sana, pasukan RPT turun ke Kuala Kerau dan juga Keredau. Dia jalan akses dia hanya melalui jalan kereta api. Tapi bila ditahu bahawa misi ini adalah misi kesihatan, anggota tentera yang berada di sana memang terus turun membantu kami mengangkut kotak-kotak yang memang berat, membawa ubat-ubat semua tu. Dan begitu juga dengan staf di stesen kereta api. Itu yang kita nampak tunggu tadi dekat memang stesen mereka tadi. tunggu. Dan mereka juga memberikan perkhidmatan lain, tetapi disebabkan misi ini misi kesihatan, mereka tahu pentingnya dan bantuan telah diberi sepanjang perjalanan. Saya rasa di antara Kuala Kerau ke Keredau pun perkhidmatan sepatutnya menggunakan perkhidmatan kereta, tapi disebabkan banjir yang agak tinggi sedikit, maka terpaksa balik menggunakan gerabak kereta api itu. Jadi saya rasa kami nampaklah di sini kerjasama yang rapat, walaupun kami tak kenal mereka, kerjasama yang rapat di antara pegawai ATM, pegawai stesen kereta api dan daripada RPT. Jelas menunjukkan bahawa di dalam masa kesusahan ni memang kita akan tolong dan akan kerjasama. Doktor, apa masalah ataupun cabaran utama berdepan dengan mangsa-mangsa banjir? Apa biasanya masalah kesihatan yang mereka alami selain daripada penyakit yang memang sedia ada? Masalah yang paling banyak kita temui adalah masalah contohnya seperti cerit-berit ya. Mungkin disebabkan oleh air ya, sebab memang tempat yang kita pergi ni memang bekalan air tidak ada, bekalan elektrik tidak ada. So disebabkan itu cerit-berit. Selepas tu ada juga masalah gatal-gatal kulit ya, disebabkan oleh mungkin air pun tak begitu bersih ya, so gatal-gatal kulit. Ada juga yang mendapat penyakit lelah ya. Dan batuk, selsema disebabkan oleh hujan dan sebagainya. And then selain daripada ini kencing manis, darah tinggi yang tak terkawal sebab ubat, mereka tidak mengambil ubat. Ada juga yang tercedera akibat banjir, tak mungkin terkena barang-barang hanyut dan sebagainya. Ada juga, tidak kurang juga yang tercedera macam licin, terjatuh, tergelincir. Kecederaan pun banyak juga. Kami banyak juga merawat kecederaan selain daripada penyakit-penyakit lain. Okey, dari segi logistik pula, cabaran utama sebelum Cik Jaya, bukan sekadar masalah pengangkutan saja, tapi mungkin perkara-perkara lain, apa dia lagi yang ditempuhi oleh RPT? Jadi sebenarnya Persatuan Meditasi RPT ini ahlinya mengamalkan gaya hidup yang sihat, dan mereka ni sihat dan sebagainya. Jadi bila ada masalah seperti ini, mereka sedia turun padang. Kalau kita nak tolong orang lain, satu, kita kena sihat sendiri. Betul. Sebab saya rasa kalau kawasan tu, kalau ada kita masuk satu kawasan tu, kita perlu sihat. Yang kedua adalah kita perlu ada kemahiran. Jadi di sini pasukan daripada RPT tu, doktor-doktor tu memang ada kemahiran untuk merawat. Dan mereka cuma perlu dapatkan ubat dan terus membantu. Jadi kami juga berharaplah kalau pihak-pihak lain yang ada kemahiran tertentu, saya rasa seperti kemahiran membina. Sekarang kami nampak tu banyak rumah yang memang dah pecah dan usang, terpaksa dibaik pulih. Jadi kemahiran itu memang diperlukan, dan kalau ada pasukan yang boleh bergerak dengan cara itu pun boleh juga, kami memang menggalakkan. Dan paling kurang sekali pun yang hanya membantu untuk tolong membersihkan rumah pun, saya tahu itu adalah
memang akan dihargai oleh rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang berada di Jejas. Maksudnya selain daripada masalah mungkin akses jalan raya dan sebagainya, tidak ada isu-isu lain yang bersalah. Kebersediaan anggota dan sukarelawan tu memang sentiasa baik saja, pada tahap yang baik saja. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita kerana memberikan kita maklumat juga berkenaan dengan apa yang dijalankan oleh RPT dalam misi kesihatan melibatkan mangsa yang terjejas akibat banjir di negeri-negeri yang terlibat. Ya, dan terakhir sekali, cuma kami juga pada 1 hari bulan Januari juga telah bersama-sama mengumpulkan begitu banyak keperluan harian yang telah kami bawa dalam 4 lori kecil untuk dihantar ke negeri-negeri yang terjejas dengan banjir ini. Jadi sebenarnya pada hari berkenaan itu kami adakan 2 aktiviti yang dapat membantu dalam kesihatan pihak doktor, yang lain dalam bidang-bidang yang lain. Jadi kami ucapkan terima kasih pada Puan. Baik. Terima kasih sekali lagi. Dan selamat berjaya. Saya kira selepas ini pun ada lagi misi yang akan diteruskan ke tempat-tempat lain lagi ya. Baik, kita juga nak mendapatkan perkembangan semasa di Kelantan.